Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam video terbaru kami. Ingin kami kongsikanlah sedikit tips atau persediaan bagi memulakan pengembaraan bersama anak-anak. Seperti ibu bapa lain, kami juga pada mulanya untuk keluar ke luar negara bersama anak ni bermacam-macam lah bermain di fikiran kami. Contohnya seperti mampukah kami menghandle anak-anak bila berada di luar negara, keselamatan diorang, makan minum, tempat tinggal, adakah makanan halal kat sana. Dalam video kami ni cuba bagi tips lah mengikut pengalaman kami sebelum kami keluar mengembara. Jadi diharap dengan terhasilnya video ni dapat membantu ibu bapa yang ingin memulakan pengembaraan bersama anak-anak ke luar negara. Ianya memang memerlukan persediaan yang rapi dan fizikal yang fit lah bagi ibu bapa untuk menjaga anak-anak semasa keluar negara nanti. Tips yang pertama ialah bawa anak merasai pengalaman travel di dalam negara dahulu. Ini sangat penting lah bagi mereka dapat merasai pengalaman menaiki pengangkutan awam seperti bas ataupun kereta api. Kebiasaan kami bawa anak-anak kami ni ke Kuala Lumpur disebabkan sana ada banyak pengangkutan yang lebih efisien lah, seperti monorail, LRT, apa semua tu. Jadi pengangkutan seperti tu memang kat luar negara pun ada. Kami juga ajar anak kami ni untuk berjalan kaki ataupun berdampak lah, kira macam panjat dari pasaraya ke pasaraya tu. Jadi bila keluar negara nanti tak adalah dia orang bisnes sangat bila kita suruh mendapat jauh ni. Yang paling penting sekalinya kita kena buat benda ni awal lagi lah, 2, 3, 4 bulan sebelum kita keluar ke negara tu. Kita dah latih dia orang agar dia dah biasa dengan keadaan keluar travel tu. Tips yang kedua ialah menyediakan travel gear untuk anak-anak. Dengan pengalaman kita dah sedia ada dengan anak-anak kita ni, mana kita ada benda yang boleh membantu kita mengawal anak-anak kita ni semasa kita travel nanti. Contohnya macam kami, untuk membawa bayi ni dari titik ke titik lain, kami lebih selesa lah menggunakan baby carrier. Kerana baby carrier ni lebih ringan, lebih kecil, mudah dibawa, mudah disimpan lah berbanding dengan stroller. Apa-apa terpulang lah kepada tuan-puan lah untuk memilih stroller atau baby carrier. Tapi bagi kami lebih cadangkan menggunakan baby carrier daripada stroller ni. Untuk anak-anak yang besar-besar sedikit ni, macam anak kami masa 8, 9, 10 tahun tu, kami sediakan beg daypack kecil untuk diorang. Dalam beg tu kita letaklah buku nota, pen, makanan ringan sedikit dan air botol. Dalam perjalanan kami tu, kami sediakan bagilah tugas yang sedikit pada diorang untuk mencatat nama-nama tempat diorang pergi dan tulis peristiwa-peristiwa apa yang berlaku dan apa yang diorang nampak. Contohnya macam masa pengalaman kami ke Jepun, di setiap stesen subway diorang, metro, memang ada satu tempat boleh budak-budak ni cop buku diorang tu. Jadi bila sampai ke satu stesen, kita suruh dia cop, tulis tarikh dan nama stesen sekali. Jadi dengan cara macam tu kita dapat mengawal anak kita dan menambahkan keseronokan anak-anak kita semasa keluar mengembara nanti. Kira macam lawatan sambil belajar lah untuk diorang. Tips yang ketiga ialah sediakan sedikit makanan untuk diorang seperti coklat, biskut ataupun gula-gula. Dalam daypack kami ada sediakanlah sedikit makanan ringan seperti biskut oat, Snickers. Gula-gula tu jarang kami beli. Tak perlu bawa banyak daripada Malaysia, sebab kebanyakan di luar negara coklat dan biskut tu boleh kita makan, tak ada masalah. Budak-budak ni adrenalin dia lain sedikit. Salah satu macam tu kita pergi tempat sejuk, diorang cepat mudah lapar. Macam kita bila dah keluar dah ralik sangat lah, tengok keadaan tempat orang tu semua sampai tak teringat dah sampai waktu makan. Dan kesian juga diorang. Jadi untuk sementara perjalanan untuk mencari kedai makan tu, diorang bolehlah makan lah bekalan makanan diorang tu dulu. Tapi macam coklat apa semua tu kita orang kawal lah, jangan makan banyak sangat lah. Kami lebih utamakan makanan berat lah semasa mengembara ni, walaupun sehari tu pun 2 kali makan. Tips yang keempat ialah membuat sedikit kajian lah tempat yang kita nak pergi tu. Tuan-tuan boleh buat research dulu bagaimana keadaan tempat tu, sesuai tak dengan kanak-kanak. Macam kami lebih utamakan tempat yang tidak berbayar lah, seperti taman-taman ataupun taman riadah. Bukan apa, kadang-kadang bila tempat berbayar ni kebiasaannya tempat tu sentiasa akan sesak lah dengan orang ramai, tidak sesuai lah. Macam kami ni bawa baby, bila berasak-asak ni memang risau juga dengan keadaan anak-anak dengan kita pimpin tangan apa semua.
Jadi kalau nak pergi juga ke taman yang tempat-tempat yang berbayar ni, lebih elok kita rancang hari kejadian kita nak ke tempat berbayar tu pada hari weekday, mana ada hari dia orang bekerja, tidaklah bersimbung dengan ramai sangat orang. Tips yang kelima ialah sediakan pelan perjalanan ataupun itinerary. Tuan-tuan boleh sediakan awal-awal, bila dah siap tu boleh bentanglah kepada anak-anak tentang perjalanan kita macam mana dan tempat-tempat yang akan pergi. Macam kami, bila kami dah siapkan itinerary tu, kami akan bentang dan tunjuk sekali tempat tu macam mana dalam YouTube. Bila dah tengok YouTube tu, kita dah nampak gambaran awal lah macam mana tempat yang dia orang nak pergi tu. Secara tak langsung dia orang akan teruja lah untuk pergi sana, dan langsung juga dia dapat belajar lokasi tempat yang nak pergi tu, keadaan macam mana, sejuk ataupun musim panas, semua tu hari-hari tanya. Memang kira tunggu masa nak pergi je lah. Kita akan naik ke atas ni, kita akan pergi tengok panda. Giant Panda Museum 100 meter. Museum Souvenirs Shop. Giant Panda King, the Post Office, Tourist Center. Dan satu lagi, pelan kecemasan perlu kita sediakan lah. Contohnya pelan A dan pelan B. Sekiranya tempat kita nak pergi tu kemungkinan tiba-tiba tu tutup, malah tak mau cakap tiba-tiba cuti umum tempat dia orang ke. Kita dah ada plan B untuk tukar ke tempat yang lain pula. Tak adalah masa sampai sana depan pintu tengok tutup, pegang headset cari nak search balik. Memang rugilah sedikit masa untuk sana. Sebab kadang-kadang kalau contoh kita pergi negara sejuk ni, masa siang dia pendek, rugilah sedikit masa kita untuk hari tu. Tips yang keenam ialah stamina. Stamina parents atau beberapa ni perlu tinggi lah, body fit. Biasakanlah dengan aktiviti seperti berlari, buat workout, tabata. Pengalaman kami, travel bawa beg 16 kilo pikul atas bahu. Sepanjang jalan tu memang terasa sakit lah bahu. Pernah kami terpaksa cancel satu hari sebab terlampau sakit bahu ni. Kami juga cadangkanlah buat aktiviti hiking sebab dia merangkumi semua dengan bawa beg berat, dengan kita regangan di bahagian paha. Satu kaedah membiasakanlah anak-anak kita tu berjalan dengan bawa beban. Macam anak kami tu bawa backpack kecil, backpack dia tu. Jadi apabila dia dah biasa macam tu, tak adalah masa travel nanti dia orang bising. Sebab kadang-kadang tu bila kita berjalan satu tempat ke tempat masa travel nanti, kita kadang-kadang tak sedar. Kadang-kadang 2, 3, 4 kilo lah kita jalan kaki. Memang tak terasa lah. Tips yang ketujuh ialah menyediakanlah sedikit ubat-ubatan ataupun vaksin untuk anak-anak. Untuk vaksin, kami telah dapatkan nasihat daripada doktor lah, vaksin apa yang perlu suntik untuk anak-anak. Macam kami, doktor telah cadangkan kami untuk suntik influenza. Macam bayi, 2 kali suntikan, anak-anak 2 tahun ke atas, 1 kali suntikan saja. Harga dia pun tak mahal mana. Tapi tuan-tuan kenalah merujuk pada doktor, perlu ke tak untuk ambil suntikan vaksin ni, sebab dia lebih harif. Okey, untuk ubat-ubatan makan kami bawa Panadol, pil tahan sakit, obat sesama. Kadang-kadang yang biasa kita orang makan masa travel ni obat tahan sakit je. Obat demam tu tak sangat. Kadang-kadang sesama pun masa kalau kita pergi ke tempat sejuk memang akan berair hidung lah, tapi tu bukan sesama lah, tak ada masalah lah. Bila dah balik bilik tu dah pasang heater apa semua tu, okey balik. Tapi mana pun untuk vaksin dan ubat-ubat ni boleh lah puan pergi ke blog kami. Link dia ada kat bawah description. Boleh tengok situ, boleh baca dengan lebih terperinci lah tentang bagaimana kami menyediakan vaksin untuk anak-anak kami. Tips yang ke-8 dan yang terakhir, ini memang yang paling penting sekali lah bagi kami, kerjasama antara partner atau suami isteri. Kalau persediaan yang aktifnya seorang saja memang tak menjadi juga sebenarnya. Untuk keluar negara ni memang memerlukan kerjasama antara dua-dua sekali. Contohnya macam kami bawa baby yang kecil ni, bergila-gila pakai baby carrier, dah rasa penat ni kita tukar, tak ada masalah sebenarnya. Tapi kita perlu latih anak kita sebelum pergi sana tu, latih dah anak kita pakai benda tu. Macam contoh anak baby yang menangis, yang seorang lagi handle lah anak-anak pula. Contohnya balik daripada lepas keluar seharian, janganlah terus balik tu terus terbongkang, tinggalkan anak-anak kepada pasangan kita untuk handle. Kesian kadang-kadang sama-sama letih. Jadi kita buat sama-sama, seorang sediakan makanan ataupun seorang mandikan anak. Memang kena ada toleransi lah antara dua suami isteri ni. Penting. Nak masuk dalam negara sendiri pun rasa tak lepas kalau suami isteri tidak dapat bersama sebenarnya.
Setakat inilah kami kongsikan 8 tips untuk persediaan bagi parent yang untuk memulakan pengembaraan bersama anak-anak. Bagi siapa yang ingin memulakan travel bersama anak ni, teruskanlah niat anda tu. Walaupun kadang-kadang orang kata bawa anak ni macam membazir je, sebab dia orang bukan ingat pun tempat kita pergi semua tu. Sebenarnya silap. Kita bawa anak-anak ni bukannya untuk cerita kenangan untuk anak-anak kita, tapi cerita kenangan untuk diri kita. Kita dapat kenang bila nanti kita dah tua nanti. Sebab anak-anak ni dia dah ada perancangan dia ada dia punya idea. Terima kasihlah kerana menonton video terbaru kami ini. Pada sesiapa yang ada cadangan ataupun penambahbaikan kepada tips-tips kami yang kami kongsikan ni, bolehlah tinggalkan di bahagian komen ni. Akan kami cuba perbaikilah untuk membantu para ibu bapa yang lain untuk memulakan pengembaraan bersama anak-anak. Kepada yang belum subscribe, bolehlah subscribe dan on notification bagi menerima info-info terbaru tentang video kami. Sekian, terima kasih.